Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, penemuan baru batu kapur yang berbentuk seekor kucing bakal menjadi satu lagi mercu tanda ikonik bagi Taman Negara Guanea. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Berkenu Datuk Rosi Yunus, penemuan unik ini akan dapat menarik lebih ramai pelancong melawat ke Taman Negara tersebut. Lawatan ini kita tadi di laluan kita sempat melihat satu bentuk yang sangat menarik, ya, iaitu berbentuk seperti seekor kucing. Jadi ini satu penemuan yang sangat menarik juga bagi kita sebab difahamkan sebelum ini rasanya tidak ada yang mengetengahkan penemuan tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan ianya akan jadi satu landmark lagi bagi gua kita, iaitu penemuan bentuk yang sangat menarik tadi. Beliau berkata demikian pada lawatan ke Guanea bersama media tempatan, Parti Persatuan Bumiputera Bersatu PBB Wanita, cawangan Berkenu serta sebekas Berkenu pada Khamis. Sementara itu, mengulas berkenaan persidangan antarabangsa di Taman Negara Niah untuk pencalonan tapak warisan dunia yang diadakan pada 5 September lalu, Datuk Rosi menyokong penuh cadangan Kerajaan Sarawak untuk menjadikannya sebagai tapak warisan dunia. Mengenai Guanea yang akan dimasukkan dalam World Heritage, ya, warisan dunia, kita merasakan ianya amat perlu sebab penemuan sejarah bermula di sini. Ya, jauh lebih awal daripada sebenarnya penemuan di tempat-tempat yang lain. Kalau sebelum ini dikatakan 45,000 tahun yang lepas. Dan ada satu lagi kajian yang mengatakan bahawa ianya ditemui dalam 65,000 tahun yang lalu, ya, bermakna sejarah Guanea ini jauh ke belakang dan amat wajarlah ia diiktiraf sebagai satu daripada warisan dunia, dan mudah-mudahan sama-sama kita berdoa ianya diluluskan untuk diiktiraf sebagai satu daripada warisan dunia. Seramai 26 orang telah mengikuti lawatan ke Guanea itu yang terletak lebih kurang 1 jam 30 minit dari Bandaraya Miri. Untuk rekod, Guanea merupakan antara tarikan utama di kawasan Subis untuk pelancong dari dalam dan luar negara. Laporan seterusnya, Pesta Tasik Biru bakal kembali memeriahkan kawasan Bauk pada 22 September hingga 2 Oktober ini serta menyasarkan lebih 60,000 orang pengunjung. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Harry Jineb, pesta yang sudah menjadi simbolik bagi kawasan Bauk itu akan diadakan dengan tema Unique Water Sport Bring Togetherness Greater Bauk for All pada tahun ini. Pesta Tasik Biru Bauk tahun 2022 akan berlangsung sebagai satu acara pelancongan rasmi daerah Bauk selaras dengan visi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Malaysia Destinasi Lestari Kaya Budaya, serta Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Advancing Sarawak Tourism, Arts and Culture melalui 6 kluster utama, iaitu kebudayaan masyarakat setempat, seni persembahan, produk pelancongan, Bauk Kitchen, festival dan perkhidmatan untuk rakyat. Datuk Henry berkata demikian dalam satu sidang media yang diadakan di Tasik Biru Food Village Bauk pada Khamis. Adun Tasik Biru itu menambah konsep penganjuran pesta kali ini telah diubah dengan ianya kini diterapkan dengan aspek pelancongan mampat sebagai sumber ekonomi baru bagi daerah Bauk. Beliau mengulas selanjut satu perjanjian persefahaman MOU antara beberapa pihak telah diadakan sebagai usaha sama penganjuran pesta Tasik Biru selama tempoh 3 tahun bermula tahun ini sehingga 2024. Sementara itu, Datuk Henry berkata jambatan gantung Tasik Biru sedang dalam pembinaan dan dijangka akan siap pada masa terdekat. Kita juga ingin merasmikan jambatan gantung Tasik Biru pada pesta tersebut. Dan jambatan gantung yang tuan-tuan boleh lihat dari sini hampir siap dan kita mohon disiapkan pada penghujung bulan ini supaya kita boleh merancarkan jambatan Tasik Biru, pedestrian bridge. Ya? Okay. Dalam perkembangan lain, kerajaan amat menggalakkan pemain industri termasuk pekebun kecil bagi sektor peladangan sawit untuk meningkatkan tahap penggunaan jentera di ladang mereka.
Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Malaysia, Datuk Willy Mongin berkata ini bagi mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing. Jelasnya industri peladangan sawit banyak bergantung kepada tenaga kerja asing di mana mereka merangkumi 75% daripada keseluruhan tenaga kerja dalam sektor tersebut. Justru katanya pihak kerajaan menyedari bahawa kebergantungan berterusan kepada pekerja asing boleh menjejaskan sektor peladangan sawit untuk jangka masa panjang. Bagi menggalakkan penggunaan mekanisasi di sektor peladangan serta menangani isu kekurangan buruh, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi telah melancarkan konsortium penyelidikan mekanisasi dan otomasi sawit ataupun MARKOP pada bulan November 2021. Dan penubuhan MARKOP ini juga diharapkan dapat meningkatkan aktiviti penyelidikan, mekanisasi dan otomasi di sektor peladangan sawit dalam kalangan pemain industri. Beliau berkata demikian dalam sesi penerangan dan dialog guna tenaga di sektor peladangan sawit tahun 2022 di Hotel Park City Everly Bintulu pada Rabu yang turut dihadiri oleh Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben. Bercakap mengenai penganjuran program itu, Datuk Willy berkata ia diadakan untuk memberi penerangan dan khidmat nasihat kepada pihak pengurusan serta pekerja-pekerja ladang dalam aspek-aspek seperti hak serta tanggungjawab majikan dan pekerja ladang, isu pemerdagangan orang, amalan terbaik, guna tenaga dan mekanisasi ladang. Berita selanjutnya, Rumah Anja Sungai Selejau Baru, Marudi telah menerima geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM50,000. Ahli Parlimen Baram Anyi Ngau berkata, sumbangan geran MRP itu adalah bagi membantu mengurangkan beban dalam membeli barang-barang keperluan untuk membina rumah panjang mereka. Beliau berharap bantuan itu dapat membantu penduduk khususnya kawasan Puyut Lubuk Nibong yang kini berada dalam proses peralihan ke rumah panjang yang moden. Anyi berkata demikian dalam majlis perasmian program Mangkong Tiang Anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Anja Sungai Selajau Baru pada Khamis. Bercakap mengenai perubahan semenjak kepimpinannya di situ, Anyi turut berkata banyak perubahan telah berlaku. Jelasnya sebagai contoh kemudahan asas seperti air, elektrik dan jalan raya sudah dinikmati oleh penduduk dan ia adalah usaha Kerajaan Sarawak yang ingin memberikan kemudahan asas untuk penduduk di luar bandar. Pada program tersebut, Anyi turut berkesempatan memberikan sumbangan sebanyak RM10,000 untuk menampung pembelanjaan program Mangkong Tiang itu dan RM15,000 untuk JKKK Rumah Anja Sungai Selejau Baru. Di kawasan Dun Tupong pula, sebanyak 45 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK telah menerima geran tahunan daripada Kerajaan Sarawak. Penyampaian geran tersebut disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak merangkap Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman dalam satu majlis minum petang bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK. Kawasan Tupong bertempat di Hotel Serapi di Kuching pada Khamis. Setiap JKKK telah diberikan geran sebanyak RM3,000 bagi mengadakan sebarang aktiviti yang boleh memberi manfaat kepada kampung masing-masing. Semasa berucap, Fazruddin turut memohon agar kesemua KMKK yang telah dilantik untuk bekerjasama dengan beliau dalam usaha mengatasi dan menambah baik setiap permasalahan yang berlaku di kawasan masing-masing. Seterusnya, berkenaan penguatkuasaan baru berkaitan pemakaian pelitup muka mulai 7 September lepas. Menteri Kesihatan Malaysia, Khairi Jamaluddin telah mengumumkan bahawa pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan di kebanyakan kawasan tertutup. Sehubungan itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah meninjau ke salah satu kompleks beli belah di Kuching untuk mendapatkan reaksi orang awam mengenai perkara ini. Berdasarkan penilaian situasi semasa COVID-19 serta murah kira kepada pada masa kini, Kementerian Kesihatan Malaysia KM telah mengumumkan bahawa pemakaian pelitup muka di dalam bangunan atau indoor ini adalah secara atas pilihan atau opsional bagi kebanyakan situasi. Sementara itu di Sarawak, keputusan tersebut juga telah diterima pakai oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Oleh itu, saya berada di Pasaraya Besar Maidin untuk menemu bual orang awam berkaitan pemakaian pelitup muka secara atas pilihan yang telah dikuatkuasakan mulai 7 September 2022 oleh KKM itu. Sebab
Saya sendiri pun masih pakai. Saya takut COVID lagi. Pandangan saya akan sentiasa memakai mask walaupun di mana saya berada, dan saya ingin mengelakkan daripada jangkitan COVID-19. Kesannya kan pada masyarakat kalau mask sudah tidak diwajibkan dalam tempat itu, dia macam nanti lebih mudah lah untuk kenal dengan orang yang kita jumpa. And then masing-masing kena pandai jaga diri lah kalau dah mask tak pakai ni. Beralih ke berita sukan, dengan Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-20 menjadi ujian genting buat skuad skuas Sarawak dalam misi mengulangi pencapaian edisi 2016 dengan memenangi 1 pingat emas. Pada edisi kali ini yang akan berlangsung di Kuala Lumpur bermula minggu hadapan, misi emas itu diletakkan dalam acara beregu wanita maupun beregu campuran. Bagi Ketua Jurulatihnya, Alan Pitt Soiza, ia sasaran realistik jika melihat kepada persiapan serta prestasi semasa atlet Sarawak dalam beberapa kejohanan kebangsaan sebelum ini. Kita mempunyai target untuk mendapatkan 1 medal daripada 5 acara. Peluang terbaik daripada doubles beregu, iaitu beregu wanita dan juga beregu campuran, mixed doubles . Persiapan kami adalah cukup kali ini. Kita telah mengadakan beberapa latihan pusat ataupun centralized training untuk doubles. Minggu ini juga kita akan membuat sedikit last minute ataupun last preparation lah sebelum berangkat ke Kuala Lumpur untuk SUKMA 2022. Beliau bercakap demikian dalam temu bual eksklusif bersama wartawan UKAS di Pusat Skuas Sarawak pada Khamis. Dalam pada itu, Alan berharap anak-anak buahnya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan suhu sejuk di Pusat Skuas Nasional Bukit Jalil yang akan menjadi venue utama kejohanan untuk memastikan sasaran pingat tidak terganggu. I think the court conditions I'm a bit worried about because Bukit Jalil aircon is actually very very cold. We don't have a place where it's that cold, so that could affect the performance a little bit. But sama dengan semua team, everybody has to get used to it. Dari segi cabaran, Alan mendedahkan Sarawak akan berdepan tentangan sengit dari negeri-negeri seperti Kedah, Sabah, Negeri Sembilan, Kelantan dan Selangor. Pada edisi kali ini, skuad skuas Sarawak akan diwakili seramai 4 pemain lelaki dan 5 wanita yang akan berentap dalam acara individu lelaki dan wanita, beregu lelaki dan wanita serta beregu campuran. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebab Fakta, salam UKAS.